Jadi mungkin kalau tak mampu saya nak minta maaf. Yang pertama-tamanya kita kena menjadi seorang yang gigih. Dan sebagaimana katakan oleh Ustaz tadi, kita kena sanggup melakukan pengorbanan, sebab tanpa pengorbanan kita tidak akan mengecapi kejayaan. Dan ini mengingatkan saya kerana saya sedang baca sebuah buku yang saya beli dekat Taman Ismail Marzuki di Jakarta, iaitu buku lama. Buku itu dah koyak tapi saya beli juga. Buku itu ditulis oleh seorang missionary Kristian, namanya Joseph Van Houston. Dan dia ini berasal daripada Belanda, menjalankan usaha-usaha dakwah Kristian di Kalimantan di kalangan orang-orang Dayak pada zaman penjajahan Belanda. Dan dia kata nak masuk ke perkampungan orang-orang Dayak itu, tempat untuk dia transit itu ialah Bandar Pontianak. Tuan-tuan dan puan, biasa dengan Pontianak, bukan Pontianak Harun Sunda Malam. Pontianak itu nak masuk ke kawasan orang Dayak, dia punya perjalanan dia lebih daripada 1,000 km dalam hutan. Bayangkan pada zaman penjajahan Belanda, waktu itu mana ada transportation. Tetapi seorang yang daripada sebuah negara yang cukup selesa sanggup berdakwah untuk menyampaikan agama Kristian kepada orang-orang Dayak yang waktu itu masih lagi penggal kepala. Yang lebih mengagumkan, misionari Kristian ni sanggup duduk bersama dengan orang-orang Dayak selama 37 tahun. Semata-mata untuk menyampaikan agama. Apakah kita sebagai orang Islam, kita sanggup atau tidak untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh Van Houston? Dan saya pergi ke perkampungan orang Bidayuh. Mula-mula sekali saya masuk ke dalam kawasan hutan di Sarawak ialah pada tahun 1991. Waktu itu saya belum lagi peluk agama Islam, saya ikut kawan saya orang Bidayuh. Dan daripada Kuching pergi Lundu, Lundu pergi Bau, Bau pula naik trak masuk dalam hutan selama perjalanan 2 jam. Dan saya pergi duduk bersama dengan orang-orang Bidayuh. Pada waktu itu, perempuan Bidayuh itu masih tak pakai baju. Mereka jalan dengan selamba. Saya pun tengok dengan selamba. Tetapi saya tengok dalam kawasan orang Bidayuh itu, yang masih hidup dalam keadaan yang serba ringkas itu, kita tak nampak syiar Islam. Tak ada lambang Islam, apatah lagi surau, madrasah ataupun masjid. Yang ada ialah lambang Kristian. Bermakna Kristian dah boleh masuk dalam hutan. Kenapa kita Islam tak boleh masuk? Sebab kita tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan pengorbanan macam dilakukan oleh orang Kristian. Kita tidak ada kegigihan macam yang ditunjukkan oleh orang Kristian dan juga oleh orang-orang Yahudi. Jadi kita mesti gigih. Nak gigih tu senang aja. Kita cuba beramal dengan sunnah Nabi. Buat seberapa banyak sunnah Nabi yang boleh. Dan sunnah Nabi ni cukup banyak. Tapi yang mengherankan saya, umat Islam dekat Malaysia ni suka sangat buat sunnah Nabi yang paling susah. Apakah sunnah Nabi yang paling susah sekali, Ustaz? Bukan kahwin 2, kahwin 4. Iaitu berpoligami. Itu sunnah Nabi yang paling susah. Kenapa kita nak buat sunnah Nabi yang paling susah? Sepatutnya sebelum buat yang susah, kita buat sunnah Nabi yang paling mudah. Dan sunnah ni mudah je. Ada 3 sunnah yang paling mudah boleh kita laksanakan. Dan kalau kita laksanakan, insya-Allah kita boleh berjaya dalam bidang dakwah. Berjaya dalam apa saja lapangan yang kita lakukan. Yang pertama sekali, sunnah Nabi yang paling mudah, bagi salam. Assalamualaikum. Iaitu sunat bagi salam, wajib untuk kita jawab salam. Dan kalau kita dapat bagi salam tu, kita dapat memperkuatkan ukhuwah di antara umat Islam. Dapat menjalankan silaturahim di antara kita semua. Tapi kita dah tak mau beramal dengan sunnah Nabi yang paling mudah ni, sedangkan Nabi sentiasa mendahului para sahabat dalam memberikan salam. Sampaikan tidak ada seorang sahabat yang pernah bagi salam pada Nabi, melainkan Nabi bagi salam kepada mereka terlebih dahulu. Yang kedua pula, sunnah Nabi yang paling mudah ialah senyum. Dan semua orang boleh. Tapi saya tengok semua muka masam ni. Cubalah senyum sikit. Senyum itu sunnah. Senyum itu juga merupakan satu bentuk sedekah. Di mana sedekah itu tak semestinya bagi wang, bagi harta benda. Senyum pada orang pun boleh jadi satu sedekah kalau dibuat dengan hati ikhlas, dibuat untuk mendapatkan keredaan daripada Allah. Dan senyum itu semua orang akan suka. Yang Islam suka, bukan Islam suka. Nak berdakwah ni, senjata yang paling berkesan ialah senyum. Senyum dapat menyejukkan hati orang. Jadi saya nak mintalah pada tuan-tuan puan, saudara dan juga saudari, boleh mulai daripada besok, bangun-bangun pagi kita start senyum. Senyum pada katil. Keluar daripada bilik, senyum pada kawan, senyum pada jiran, jumpa student lain senyum, jumpa orang Cina senyum, jumpa orang India senyum, jumpa kucing pun senyum. Dan satu lagi sunnah Nabi yang paling mudah ialah minta maaf.
Nabi sentiasa minta maaf. Walaupun Nabi itu maksum, Nabi tak pernah buat salah, Nabi tak pernah buat silap, Nabi sentiasa minta maaf. Kenapa kita umat Islam minta maaf? Kalau kita minta maaf tu, insya-Allah semua perbalahan, semua krisis, semua kemeluk, semua konflik dapat kita atasi, dapat kita selesaikan. Dan minta maaf itu sebenarnya mudah untuk kita buat, tapi ramai tak mau buat, pasal terutamanya antara suami isteri. Bila bergaduh tak mau minta maaf sebab ego tinggi. Jadi minta maaf dapat mengkontrol ego kita, dapat membuang ego kita, dapat mengawal ego kita. Sebab itulah tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, bila bercakap tentang suami isteri ni bergaduh, saya mempunyai seorang sahabat, dia bergaduh dengan isteri dia, punya teruk pergaduhan dia sampaikan 3 tahun mereka tak bercakap. Bayangkan 3 tahun tak bertegur siapa, walaupun dalam masa 3 tahun tak bercakap, dapat juga 3 orang anak. Dan saya tak tahu macam mana mereka berkomunikasi. Inilah komunikasi dalam senyap, satu bentuk kemahiran yang perlu kita pelajari.